Wija dah nak keluar dah novel baru ni kan. Macam tu. Kita dah start. Okay, di mana sebulan sebelum karya kita terbit. Itu masa yang pertama yang sangat-sangat kritikal supaya orang alert, orang macam wake up, orang kata macam wake up call lah. Oh, Novijan dah nak keluar. Okay. Dan masa kritikal yang kedua adalah selamat datang ke Ija Story Mori. Jangan lupa tekan button subscribe dan like. Selamat menonton. Assalamualaikum dan hai. Bertemu sekali lagi dalam channel Ija Story Mori. Okey, hari ni saya nak membawa topik 5 cabaran novel psikopat. So, apa kita tunggu lagi? Jom. Okey, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada hari ni kita nak bercakap tentang Psikopat, iaitu novel terbaru saya under Fajar Pakir. Okey, hari ni kita nak bercakap tentang cabaran yang saya hadapi sewaktu saya menyiapkan dan mempromosikan novel Psikopat. 5 cabaran yang saya akan bawa. Okey, yang pertama adalah formula. Okey, berkenaan formula ataupun ilmu ni, saya ada petik sikit di dalam 5 tips penulisan yang pernah saya buat sebelum ni. Okey, siapa yang belum tonton video tu, saya akan letak link di bawah, so nanti korang boleh klik dan tonton. Moga-moga bermanfaat. Okey. So, kenapa saya kata formula ataupun ilmu? Kerana untuk kita menjadi seorang penulis, untuk setiap genre tak sama. Okay, untuk setiap genre tak sama. Okey. Contoh sebelum ni, saya memang tak pernah menulis thriller, tapi saya pernah menulis cinta. Dan cinta sendiri mempunyai pecahan-pecahan dia. Contoh ya. Yang pertama, saya menulis Angin Cinta. Okey, Angin Cinta ni dia adalah romantik. Romantik. Kemudian jodoh yang ku cari ni adalah Air Mata. Dan kemudian untuk jodoh yang ku cari serta Kekasih Olok-Olok dan juga Miss Jiwa Semput ni adalah romantik komedi. Okay, so bila saya dah menulis novel cinta itu, di mana dia mempunyai pecahan romantik, Air Mata, romantik komedi. So, formula ataupun ilmu untuk setiap genre ataupun pecahan genre cinta itu sendiri adalah berbeza. Bila saya jump to thriller, lagilah berbeza. Dan saya tak pernah ada pengalaman sekalipun menulis genre thriller, walaupun saya telah berada dalam industri penulisan lebih daripada 7 tahun. So, inilah for the first time saya menulis genre thriller. Jadi memang cabaran pertama yang saya hadapi adalah saya kena cari ilmu dan saya kena cari formula. Macam mana? Okey, so caranya adalah saya memperbanyakkan membaca buku-buku thriller sekadar untuk saya mencari ilmu. Bukan saya cedok ataupun saya curi idea, no. Memang saya pasakkan niat di hati saya, di minda saya sekadar nak cari ilmu, nak cari formula, nak tahu, oh rupanya formula untuk kita menulis thriller macam ni, macam tu. Dan barulah saya tahu, rupa-rupanya thriller pun ada pecahan-pecahan dia. Macam tadi saya katakan, saya menulis cinta, saya dah menulis Angin Cinta, romantik. Jodoh yang ku cari, Air Mata. Kasih Olok-Olok dan juga Miss Jiwa Semput, romantik komedi. Itu pun dah pecahan untuk cinta. Rupanya thriller pun ada pecahan dia. Antara yang famous iaitu psycho thriller. Inilah yang saya tulis ni, dan juga fantasi thriller. Tapi yang saya menulis ni psycho thriller, so saya banyak membaca. Dan bila saya membaca novel penulis yang menulis genre thriller ni, sekadar untuk saya mengetahui formula dan juga mencari ilmu untuk genre thriller itu sahaja, tanpa saya mencuri idea, plot, storyline dan sebagainya. Tidak ada langsung saya ambil dari mana-mana penulis. So, Alhamdulillah, memang itulah niat saya, sekadar untuk saya mengetahui formula, tidak lebih daripada itu. So, itu yang pertama. Okey, cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua adalah maklumat. Di mana bila kita menulis mana-mana genre, tak kisahlah cinta ataupun thriller,
horror saya tak nak sentuh lah. Tapi saya yakin kalau kita menulis genre cinta sekalipun, walaupun kita menulis novel ataupun buku cerita kanak-kanak, sebab saya pun ada pengalaman menulis buku cerita kanak-kanak, kita kena cari maklumat yang tepat. Okay. Tetapi untuk thriller, sebab saya buat psycho thriller, bukan fantasi thriller. Kalau fantasi thriller tu depan pun dah ada fantasi. Jadi kalau ada elemen fantasi tu, kita faham lah kan, kita tak boleh nak argue benda tu. Tapi bila kita bercakap tentang psycho thriller ni ataupun thriller itu sendiri, dia agak berbeza dengan cinta. Sebab cinta ni dia lebih, orang kata, berkaitan dengan membuat emosi, tetapi untuk thriller ni bukan kata dia tidak bermain dengan emosi, tetapi dia lebih perlu tepat dengan fakta. Di situlah saya kena berhati-hati, dan cabaran yang saya hadapi pada waktu itu adalah saya kena mencari maklumat yang sangat tepat, especially untuk watak psikopat itu sendiri. Sebab ada yang mengatakan psikopat itu gila, dan ada pula mengatakan psikopat itu tidak gila, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil maklumat yang tepat, nyata dan jelas, di mana ada pendapat yang mengatakan bahawa psikopat ni kita tidak boleh kategorikan sebagai orang gila. Kerana apa? Kerana sewaktu dia melakukan pembunuhan, dia sedar dan dia meraihkan tiap titisan darah sewaktu dia melakukan tiap keganasan. So maksudnya dia sedar, dia tak gila, dia happy, dia enjoy dengan apa yang dia buat. Orang gila, dia tak sedar pun apa yang dia buat, dia tak sedar pun yang dia bunuh orang kan. But not for psychopath, tapi tidak untuk psychopath. Okay. So itulah antara cabaran-cabaran yang saya hadapi. Baru 2 cabaran, dan cabaran kedua yang berkaitan dengan maklumat ini juga termasuklah saya kena cari maklumat yang tepat tentang senjata api, misal kata tentang, sebab kita ada kaitkan juga dengan pihak-pihak berkuasa. Jadi mesti maklumat tu tepat supaya tidak tersasar dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang Malaysia. So memang saya kena extra careful. Memang saya nak kena sangat-sangat berhati-hati bila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang, bukan kata undang-undang Malaysia saja, tapi undang-undang di dunia ini. Okey. So itu adalah cabaran yang kedua, dan cabaran yang ketiga adalah emosi. Korang mesti pelik kan, kenapa emosi kan? Kenapa kalau menulis cinta tak beremosi ke? Okey, sebenarnya sewaktu saya menulis novel psikopat ni, waktu saya menulis psikopat ni, saya mula-mula menulis, sebenarnya saya sedang mengandungkan baby Danish Hazim. Pada waktu itu usia kandungan sebulan lebih, dan saya siap menulis psikopat ni pada usia kandungan Hazim. Maknanya baby Hazim ada dalam perut saya pada waktu tu 8 bulan lebih, macam tu lah. So orang mengandung kan, dia punya emosi tu dia tak stable macam orang yang dia tak pregnant kan. So saya tidak nafikan lah, bila saya mengandung memang perubahan emosi saya tidak stable seperti saya menulis sewaktu saya tak mengandung. Memang berbeza. Okey, plus begitu juga dengan energi kita dan sebagainya lah. Tetapi saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah permudahkan yang suka. Memang Allah permudahkan sangat. Bayangkan saya tengah sarap mengandung ni, sebelum saya bersalin, Allah permudahkan saya dapat siapkan psikopat ni. Siapa sangka kan, kalau orang tengok saya mengandung kan, baby Hazim, baby Haikal, even anak saya pertama, anak saya yang kedua, memang Allah uji dengan mabuk yang agak teruk kan. So memang cuma saya bersyukurlah sebab baby Hazim ni mabuk dia tak seteruk waktu saya mengandung tu lah, tak seteruk, tapi still ada kan. Jadi memang saya tidak nafikanlah cabaran saya, body saya, mental saya pada waktu itu memang ada. So saya tak boleh deny bahawa benda tu tak ada. Jadi saya masukkanlah sekali dalam cabaran dalam saya menyiapkan psikopat. Mungkin nanti bila baby Danish Hazim dah besar, sekarang usia dia this month umur dia genaplah setahun kan. So nanti bila dah besar, dia dah faham, dia tengok video ni, dia tahulah, oh rupanya waktu mak mengandungkan Hazim, mak menulis psikopat. Tapi memang saya ada pengalaman, saya sajalah nak kongsi sikit kan. Memang saya ada pengalaman unik yang saya nak kongsi dengan korang, di mana sewaktu saya mengandungkan anak saya yang pertama, iaitu Muhammad Danish Haikal, saya mempunyai, orang kata
kalau orang mengandung ni dia macam ada keinginan kan. Keinginan. So keinginan membuat-buat tu kan. Saya punya keinginan membuat-buat ni bukanlah lebih kepada makanan ke, bukanlah lebih kepada anything yang susah dapat ke tak, tetapi lebih kepada keinginan diri sendiri nak membuat sesuatu, iaitu apa dia. Dan sesuatu itu adalah di luar kebiasaan, di mana ianya mesti selalunya lah, sebab saya baru 2 kali mengandung kan, berkaitan dengan dunia penulisan, iaitu yang pertama, sewaktu saya mengandungkan anak saya Muhammad dan Syaikal, masa first tu saya tahu saya mengandung dan keinginan saya membuat nak menulis buku cerita kanak-kanak. Bayangkan, padahal waktu tu saya menulis genre cinta. Waktu tu tak silap saya dah menulis Angin Cinta dengan Jodoh Yang Ku Cari. Tak silap saya lah 2 ni. Ke Angin Cinta sahaja, macam tu lah. Lebih kurang sama ada Angin Cinta sahaja ataupun Jodoh Yang Ku Cari, macam tu lah. Tetapi sewaktu saya tahu saya mengandung, kan, bila saya tahu saya mengandung, keinginan saya membuat saya nak menulis buku cerita kanak-kanak. Maksudnya di luar kebiasaan saya. Saya jadi macam I want do something different. Macam tu lah. Jadi bila saya tahu saya mengandungkan Muhammad Danish Hazim yang kedua ni kan, sebab jarak anak saya yang pertama dan juga yang kedua ni jauh, lebih kurang 5 tahun lebih, nak dekat 6 tahun macam tu lah. Saya mempunyai keinginan membuat pula nak menulis genre thriller. Maka asbabnya terhasillah Psikopat, semua dengan izin Allah. Okey, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah. So itulah cabaran yang ketiga saya hadapi, itu dari segi emosi, mental, fizikal saya, di mana wanita yang mengandung saja faham. Okay, so alhamdulillah. Tapi happy lah kita ada moment tu, kita ada kenangan tu, kita ada, orang kata bila kita anak kita dah besar nanti kan, Hazim dah besar, saya boleh story dengan dia. Macam Haikal sekarang dah besar kan, saya boleh story kat dia. Bila saya buka buku cerita kanak-kanak tu, saya boleh cakap dengan dia, waktu mak mengandung Haikal, mak menulis buku cerita kanak-kanak ni kan. So bila Hazim dah besar pun, insyaAllah saya boleh buat benda yang sama, insyaAllah. Okay, so itu cabaran yang ketiga. Cabaran yang keempat adalah mempromosi ataupun promosi. Apa dia promosi? Berkaitan promosi ni apa dia? Iaitu sewaktu saya tahu di mana Fajar Pakir decide untuk terbitkan karya saya pada bulan 11 2020, dan pada waktu itu kita tahu sebelum tu lagi kita tahu memang negara kita malahan di seluruh dunia masih kecoh lagi dengan COVID-19. Jadi memang banyak industri terjejas, termasuklah dunia penulisan. Jadi saya ni memang seorang penulis yang sangat-sangat suka mempromosikan buku saya. Siapa yang ikuti saya daripada awal, daripada Angin Cinta, Jodoh Yang Ku Cari, Kekasih Olok-olok, Mesti Jiwa Semput, korang memang nampaklah post-post saya yang sebelum ni. Saya memang suka terjah kedai buku. Saya memang suka tangkap gambar-gambar buku saya. Pergilah dekat rak tu kan, tangkap macam ni, cewa kan. Tapi that's reality. Memang saya sangat suka. Saya dan juga husband saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah anugerahkan saya suami yang sangat-sangat menyokong apa yang saya buat. Tapi bila berlakunya kes COVID-19 ni, jadi pergerakan kita terbatas. Makanya pendekatan yang saya buat adalah saya banyak mempromosikan karya-karya saya melalui media sosial, termasuklah YouTube channel ni. Salah satu sebab reason kenapa saya menubuhkan Ija Story Mori ni, channel ni adalah termasuklah untuk mempromosikan Psikopat dan juga adik-beradik dia yang lain. Ni semualah karya-karya saya kan. Semua ni lah nak mempromosikan jugalah kan. Okey. Jadi saya pun nak kongsikan sedikit tips. Orang kata kan, sedikit tips. Ada orang tanya jugalah, Ija, sebenarnya untuk kita promosikan ni critical times dia, bila critical times dia, ataupun masa yang sangat-sangat penting kita nak promosikan novel kita bila, iaitu ada tiga masa yang sangat-sangat penting yang wajib setiap penulis tahu. Iaitu yang pertama adalah bila mana kita tahu yang karya kita ataupun publisher bagi tahu, okey Ija, karya awak akan terbit pada bulan 11. Bila kita tahu sahaja karya kita akan terbit, tak payah publisher bagi tahu, okey promosi tak payah. You sendiri willing to do. Maknanya kita sendiri akan promosi. Bulan 11 tu kita dah promosi dah. Kita dah promosi walaupun novel tak terbit lagi ni. Kita pop kita letak teaser ataupun kita letaklah orang kata caption yang orang tahu, oh Ija ni nak ada karya baru ni, ataupun Ija dah nak keluar dah novel baru ni kan. Macam tu. Kita dah start
Okey, di mana sebulan sebelum karya kita terbit. Itu masa yang pertama yang sangat-sangat kritikal supaya orang alert, orang macam wake up. Orang kata macam wake up call lah. Oh, novel hijau dah nak keluar. Okey. Dan masa kritikal yang kedua adalah sewaktu karya kita terbit, iaitu contoh saya kata bulan 11 kan. Jadi sebulan sebelum tu kita dah promosi. Jadi pada bulan 11 tu wajibkan diri kita untuk promosi. Jangan malas. Promosi di media sosial di mana-mana. Di mana-mana, biarlah orang bosan pun. Yalah, Hijau ni tak ada kerja lain ke? Kerja promosi. Dah nama pun penulis. Takkanlah kita nak promosi benda lain kan? Boleh promosi benda lain. Tetapi pada waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat kritikal untuk kita mempromosikan karya kita. Willing to do. Mesti nak kena buat. Kan? Okey, dan yang masa kritikal yang sangat-sangat penting juga adalah sebulan selepas terbitnya novel kita. Jadi sebulan sebelum, sewaktu dan juga sebulan selepas terbitnya novel kita. Ingat Kak Minda ni sebulan sebelum, sewaktu dan sebulan selepas. Ini adalah waktu-waktu kritikal untuk seorang penulis dan juga tim. Kalau korang ada tim lah, macam saya memang, saya dan husband saya lah kan. Ada yang bagus, dia ada fan club dan sebagainya. Bagus, Alhamdulillah kan. Jadi itu adalah waktu sangat-sangat kritikal untuk korang mempromosikan karya korang. Tetapi seorang penulis yang sangat-sangat bagus, dia akan buat ekstra daripada tu. Maknanya kata pada 3 bulan tu, maknanya kata pada 3 fasa tu, sebulan sebelum, sewaktu karya dia terbit, dan sebulan selepas, dia memang kau punya kan, dia bantai, dia promote karya dia. Tetapi selepas tu pun contoh ada 7 hari, ada sehari atau 2 hari, dia still lagi mempromosikan karya dia. Tak kisahlah, dia akan buat sampai maybe, contoh karya dia terbit bulan 11, dia akan mempromosikan karya dia mungkin sampai contoh karya dia berada, okey, nak senang faham, contoh karya dia berada di pasaran pada bulan 1, dia sanggup mempromosikan karya dia sampai berada sampai bulan 5. Maknanya 5 bulan, tempoh 5 bulan tu dia sanggup promosikan karya dia. Itu memang sangat-sangat bagus lah. Tetapi critical times adalah sebulan sebelum, sewaktu karya diterbitkan, dan sebulan selepas karya diterbitkan. Itu adalah critical times. Kalau korang nak buat lebih daripada itu memang sangat-sangat bagus. Ini pendapat peribadi saya berdasarkan apa yang saya survey. Dan sebab sebelum ni pun saya pernah bekerja sebagai sales executive, walaupun bukan dalam bidang penulisan, tapi saya yakin sales mana-mana pun korang pergi, korang campak lah, korang jual produk apa pun, formula dia tetap sama. Kan. Dan bila kita bercakap tentang kita membantu tujuan promosi ni, bukan bermakna korang kena beli buku secara pukal, korang kena jual. Kalau korang dapat buat macam tu, baguslah. Tapi yang lebih bagus kalau korang dapat jual sikit-sikit pun. Maksudnya kalau korang dapat jual banyak, bagus. Tapi yang lebih bagus sebenarnya apabila korang dapat menjual, at the same time korang dapat membantu pihak syarikat secara berterusan untuk mempromosikan karya. Itu yang sangat bagus. Janganlah korang jual 100 buah buku, lepas tu korang senyap, korang tak nak promosikan. Lebih baik korang jual 30 ataupun 20 buah buku sahaja, tapi dalam masa yang sama korang maintain promosikan karya korang. Itu lebih bagus. Sebab insya-Allah dalam masa korang mempromosikan karya itu, sebenarnya akan ada pembeli-pembeli yang orang kata bertali arus tau. Maknanya dia akan sambung menyambung yang akan membeli karya korang. Itu yang penting. Bukannya sederap beli kemudian berhenti, no. Sebab benda tu akan kesian lah kepada syarikat penerbitan. Sebab bila korang beli sederap, so syarikat penerbitan akan ingat, oh banyak sebenarnya tempahan untuk novel ni, tapi sebenarnya dia stop sampai situ saja. So kita, orang kata nak win-win situation, kita bantu sesama kita lah. Maknanya kita bantu syarikat penerbitan, at the same time syarikat penerbitan bantu kita. So itu adalah cabaran yang keempat yang saya hadapi, di mana saya terpaksa mempromosikan lebih kepada orang kata di media sosial berbanding sebelum ni. Kalau tak berlaku COVID-19, memang kebiasaannya saya suka turun ke kedai-kedai buku dan mempromosikan karya saya di kedai-kedai buku. Tapi bila berlaku COVID-19, saya bukan tak buat langsung lah. Saya terpaksa hadkan sebab saya pun ada baby kan. So baby memang di antara golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti, na'udzubillah min zalik. Jadi saya ambil pendekatan di mana saya banyak mempromosikan karya-karya saya di media-media sosial.
So itu adalah cabaran yang keempat. Dan cabaran yang kelima, yang memang saya rasa setiap penulis pun takut iaitu adalah sebab saya first time tau menulis thriller ni. Psikopat ni saya first time. Yang paling saya takut cabaran yang kelima ni adalah saya takut untuk berhadapan dengan feedback para pembaca. Saya takut. Pada mulanya saya takut. Saya ada sikit sentimen macam boleh ke kan, macam mana perkhidmat diorang untuk karya-karya cinta. Alhamdulillah, memang saya ada followers saya sendiri. Tetapi Masya Allah, memang saya tak sangka rupa-rupanya apa yang saya takut tu tak berlaku. Cabaran yang saya takutkan tu alhamdulillah Allah permudahkan, di mana saya bertemu dengan pembaca-pembaca yang daripada dulu, yang memang support saya daripada dulu, dia continue beli Psikopat ni. Walaupun saya dah berpindah ke syarikat penerbitan kan, dia orang continue beli. Dan saya bertemu pula dengan pembaca-pembaca yang baru, di mana dia orang baru kenal saya, sebab dia orang memang tak follow pun cinta. Tiba-tiba bila saya menulis thriller, dia orang follow saya dan diorang kata, sorry sis, saya memang tak follow novel cinta, tapi saya memang minat thriller dan saya berminat dengan karya sis sebab saya baca review-review di Goodreads dan juga review-review yang sis template di Facebook ataupun Instagram dan sebagainya lah kan. So apa yang saya takutkan tu alhamdulillah bukanlah kata tak terjadi, tetapi memang less lah. Maksudnya cabaran kelima ni orang kata memang alhamdulillah lah, Allah pemudahkan sangat. Kiranya saya bertemu dengan para pembaca, para sahaja tau, nampak tata bahasa. Saya bertemu dengan para pembaca yang sangat-sangat menyokong saya. So alhamdulillah, sangat terima kasih kepada korang yang sudi mendapatkan Psikopat. Tak kisahlah korang baru ke follow saya ataupun dah lama. Dan saya mendoakan semoga korang semua sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada korang yang belum lagi mendapatkan Psikopat, korang bolehlah mendapatkan Psikopat dengan harga hanya RM24 sahaja. RM24 sahaja. Okey. Kepada yang dah dapatkan Psikopat, thank you juta-juta. Dan kepada yang dah dapatkan Psikopat juga, bolehlah try untuk baca karya-karya saya yang lain, like macam Angin Cinta kan. Macam Psikopat ni under Fajar Pakir, Angin Cinta ni under Alaf 21. Ada lagi jual dekat Karangcraft, hari tu saya tengok. Lepas tu ada Jodoh Ku Cari pun under Alaf 21. Kekasih Olok-Olok pun under Alaf 21. Dan yang terbaru untuk novel romantik komedi saya iaitu Miss Diva Semput. Ini novel yang keempat lah. Tapi yang paling baru adalah thriller. Thriller ni iaitu Psikopat. So itu adalah 5 cabaran yang saya hadapi sewaktu saya menghasilkan Psikopat dan dalam tempoh mempromosikan serta dalam menantikan feedback daripada para pembaca. Okey. So terima kasih kepada korang yang sudi menyokong saya selama ni. Semoga Allah sentiasa merahmati, dan terima kasih juga sentiasa menyokong saya di dalam channel Ija Solimori ni. Okey. Ada yang bertanya, sebelum saya mengakhirilah video ni, ada yang bertanya, Ija, tak ada novel baru ke? Untuk soalan tu, saya tak dapat nak jawab lagi sebab saya pun tak dapat feedback daripada sebuah syarikat penerbitan ni. Syarikat penerbitan mana saya tak nak bagi tahu sebab memang style saya. Saya memang daripada dulu siapa yang kenal saya ni memang tak suka nak wawarkan benda yang tak confirm. Tapi sebenarnya pada bulan 11 2020, iaitu tahun lepas, waktu Psikopat ni terbit, saya dah menghantar sebuah manuskrip cinta. Sebab last year kan saya dah terbit thriller kan. So ada ramai dah sebenarnya pembaca-pembaca cinta yang memang follow novel cinta saya, yang ternanti-nantikan novel cinta. Sampai Kak Adi ingat yang last year saya tak terbit pun novel. Sebenarnya saya terbit tapi thriller, sebab diorang memang follow novel cinta kan. So insyaAllah kalau ada rezeki saya tahun ni, adalah kan, iaitu novel ke-6 saya. Tapi saya tak berani nak cakap sebab saya tak dapat lagi feedback daripada syarikat penerbitan tu, dan saya sendiri pun tak ada follow up lagi. Sebab bagi saya, biar diorang buat kerja diorang dulu. InsyaAllah
Tengoklah sebulan 2 nanti macam mana kan. Kalau tak dapat feedback, mungkin saya akan follow up. Tapi untuk sekarang saya tak boleh nak jawab soalan tu. Cuma apa yang saya boleh kata, insya-Allah ada rezeki saya ada. Okey, apa pun doakan yang terbaik. Ada yang bertanya syarikat penerbitan mana, saya tak nak bagi tahu dulu, zip dulu. Kalau dah jadi, jangan risau. Ijah ni kalau dia dah jadi, pop. Dia akan letak dekat Facebook dan juga Instagram. So jangan lupa follow Facebook dan juga Instagram saya. Nanti saya akan letak link di bawah. Okey, Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih dengan saya membebel. Bye-bye.